Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ustazah Ain. Hari ini saya akan bincangkan soalan percubaan SPM Negeri Sembilan tahun 2020 dan kita akan fokus kertas 2 bahagian B iaitu soalan nombor 7, 8 dan 9. Okey, kita akan mulakan sebentar lagi. Jadi, pelajar mohon bersedia dengan pen merah untuk tanda sekali jawapan kamu sewaktu sesi perbincangan ini. Okey. Okey, kita tengok dulu soalan. Okey, ini soalan Negeri Sembilan bahagian B. Macam saya cakap tadi, soalan 7. Okey, soalan 7 ni kita start daripada 7A dululah. Okey, logo 3 berkaitan. Okey, sebelum cikgu masuk soalan, nak terangkan dululah. Okey, biasanya bahagian B ni 30 markah, ada 3 soalan tapi wajib jawab 2 soalan. Okey, jadi 2 soalan ni markah dia setiap satu soalan 15 markah. So total untuk bahagian B 30 markah untuk 2 soalan. Jadi kamu boleh pilih mana-mana 2 soalan yang kamu rasa kamu yakin kamu boleh buat. Okey, untuk soalan 7A, kita pergi soalan 7A. Logo 3 berkaitan klasifikasi perniagaan Malaysia Airlines. Terangkan cabaran yang dihadapi oleh perniagaan tersebut, 4 markah. Okay, so kalau kita tengok Malaysia Airlines ni, dia adalah perniagaan bersaiz besar. So, jadi jawapan dia adalah cabaran yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz besar. Kata tugas dia kat sini terangkan So, jawapannya, kita tengok kat sini ada 4 markah. Nota dekat bahagian bawah, 2 fakta tambah 2 huraian. Mana-mana 2 fakta tambah 2 huraian kerana soalan kata terangkan. Okay, so dia tak perlukan contoh kalau terangkan. Fakta huraian. Kalau huraikan baru kena letak contoh. So, selagi dia terangkan, kita buat macam ni lah. Ini jawapan dia macam yang saya selalu tekankan waktu awak tulis nota dan juga tulis dalam jawapan awak. So, saya bagi masa untuk awak tanda dulu. Okey, dah? Okey, kat sini ada 4 fakta tambah 4 huraian. Pilih mana-mana untuk awak beri jawapan untuk jawapan awak. Yang pertama, ketidakpastian pasaran antarabangsa. Keadaan ekonomi / politik / perubahan teknologi / peningkatan pesaing mempengaruhi pasaran syarikat penerbangan. So, huraian dia ni kita kena kaitkan dengan maklumat yang ada dalam soalan. Kalau dalam buku teks jawapan dia kan, yang ada fakta ketidakpastian pasaran je sampai sini. Okey, yang penerbangan ni tak ada. So, ni kita tambah untuk kita dapat markah untuk stimulus. Kalau tengok nota kat bahagian bawah ni, jawapan perlu merujuk kepada stimulus. Jika calon tidak mengaitkan jawapan dengan stimulus, tolak 1 markah. So, yang ni So, ini bila ada 1 fakta ni pun dah mencukupi yang menunjukkan awak membuat perkaitan dengan maklumat yang ada dalam soalan. Kalau awak tengok dalam huraian ni pun dia ada kaitkan juga dengan ada perkataan mempengaruhi pasaran syarikat penerbangan. Okey, fakta 2, pengambilan pekerja. Kesukaran mendapat pekerja pakar, berkemahiran, berkemalaman dalam bidang penerbangan. Ada juga perkataan penerbangan kat sini. Fakta 3, meningkatkan keuntungan tahunan. Proses perubahan segera sukar dilakukan bagi syarikat penerbangan. Okey, nampak ni ayat hujung ni. Just tambah perkataan syarikat penerbangan tu dah cukup untuk dapat markah 1. Kalau tidak, awak kena penalti 1 markah. Okey. Perundangan peraturan kerajaan. Fakta yang keempat, undang-undang kerajaan terhadap sektor perniagaan penerbangan boleh berubah dari semasa ke semasa. Macam contoh sekarang ni kan, kerajaan ada buat sekatan kan, sekatan penerbangan oleh kerana COVID-19 ni. Jadi kalau kita tengok Malaysia Airlines, AirAsia, pekerja-pekerja ni ramai yang kena buang kerja kerana AirAsia dan MAS ni terikat dengan undang-undang yang kerajaan tetapkan tentang kawalan penerbangan ke negeri-negeri dan of course lah ke luar negara. Okey, so ini jawapan untuk soalan 7A. Okey, kita tengok soalan 7B. Okey, maklumat berikut berkaitan situasi ekonomi. Negara M mengalami satu masalah ekonomi yang serius di mana harga barang dan perkhidmatan menunjukkan penurunan secara berterusan. So, kata kunci kat sini penurunan untuk tempoh 2 tahun menyebabkan perniagaan terjejas terutamanya dalam kalangan peniaga kecil dan sederhana kerana gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan yang telah ditetapkan.
Okay, kita tengok soalan nombor 1. Apakah masalah ekonomi yang berlaku di negara M? 1 markah. Apakah? So, berdasarkan kata kunci penurunan secara berterusan, of course lah jawapan dia deflasi ataupun kemelesetan. Okay, yang kedua, bagaimana cara kerajaan mengatasi masalah ekonomi yang tadi kita dah nyatakan? Okey, 6 markah. So, bagaimana 6 markah ni ada 6 jawapan. Yang ketiga, jelaskan implikasi kegagalan tersebut. Kegagalan tersebut ni refer kepada perenggan yang terakhir. Gagal mencapai matlamat dan objektif. Okey, kepada peniaga kecil dan sederhana 4 markah. Okey, so kita tengok jawapan. So, 7B. Okey, macam yang saya kata tadi, deflasi 7B2. Okey, ini jawapan untuk dapat 6 markah. Semuanya huraian. Okay, melaksanakan dasar fiskal. So, kita terangkanlah apa yang berlaku dalam dasar fiskal. Mengurangkan kadar cukai pendapatan. Kesannya meningkatkan pendapatan boleh guna. Okay, melaksanakan dasar kewangan. Menurunkan kadar faedah pinjaman. Meningkatkan kuasa beli pengguna. Menurunkan kadar faedah simpanan. Untuk mengelakkan orang menyimpan duit kan. Okay, so, kesannya perbelanjaan pengguna akan meningkat. Dia akan berbelanja menggunakan duit simpanan dia. Okey, pengguna mengurangkan simpanan di bank untuk berbelanja. Peran yang keenam, menurunkan cukai ekspor untuk menggalakkan aktiviti ekspor ke luar negara. H7, memberi khidmat nasihat, perundangan kepada peniaga, menggalakkan peniaga menggunakan sumber secara optimum. So, mana-mana yang ada kat dalam ni boleh dapat markah. Ada banyak sangat jawapan kat sini untuk dapat markah. So, pilih mana yang berkaitan dengan jawapan awak. 7B3, imej perniagaan terjejas. Gagal dalam persaingan, jualan merosot atau yang sewaktu dengannya. Kalau dalam buku teks, jualan merosot je. Tapi dalam yang ni, kita dalam skema jawapan yang ni, kita boleh terima berlaku kerugian dan tiada keuntungan. Okey. H yang keempat, perniagaan tidak dapat berkembang. H yang kelima, tidak mampu membayar kos perniagaan. Atau kalau dalam jawapan kamu beri contoh kos-kos. Contoh, tidak mampu membayar gaji pekerja. Okey, so itu pun boleh diterima. So, tidak mampu membayar gaji pekerja, tidak mampu membayar kos sewa kedai. So, itu berkaitan dengan kos lah. Boleh dapat markah juga. Okey, 4 markah. Okey, tanda sekarang jawapan kamu. Sebelum kita masuk soalan yang ke-8. Okey, so cikgu pergi pada soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Okay, 8A. Situasi berikut berkaitan dengan satu bahagian fungsi dalam perniagaan. Okay, kita perlu mencari bahan mentah dari pembekal yang baru kerana pembekal sedia ada tidak dapat memenuhi kehendak kita. Okay, so kata kunci kat sini, dia nak cari pembekal bahan mentah yang baru. 1. Apakah bahagian fungsi yang dapat mengatasi masalah tersebut? 1 markah. Okay, yang kedua, jelaskan tata cara yang perlu dilakukan oleh bahagian fungsi yang akan dinyatakan dalam jawapan yang dekat atas ni bagi membantu pekerja tersebut untuk membeli bahan mentah dengan pembekal yang baru ni. So, jawapan dia adalah tentang bahagian fungsian pembelian lah. Of course, sebab dia nak beli bahan mentah. Okay, so soalan nombor 8 ni jawapan dia. 8A1, bahagian fungsian pembelian, 1 markah. 8A2, ini adalah tata cara proses pembelian dalam bahagian fungsian pembelian. Kalau awak ingat lagi, ini adalah dalam buku teks form 4, bab 4. Prosedur ni mesti ikut urutan. Okey, jawapan calon perlu mengikut susunan atau urutan proses pembelian. Yang pertama, terima tempahan. Yang kedua, mencari pembekal yang sesuai. Yang ketiga, menerima sebuah harga dari pembekal. Lepas tu yang keempat, menilai pembekal-pembekal menerusi sebuah harga yang kita terima tersebut. Yang kelima, membuat pesanan pembelian. Lepas kita teliti, kita dah pilih kita nak ambil pembekal yang nombor 1, kita buat order. Dan yang keenam, penerimaan barang dari pembekal. Kita dapatlah bahan mentah yang kita order tu. So, ini 6 markah. Okey, saya bagi masa untuk awak tanda. Okey, seterusnya. Soalan 8B. Raja 3 berkaitan satu faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, stok terbahagi kepada 2. Bergerak perlahan dan bergerak. Bergerak apa Bergerak laju Okey, yang ni bergerak pantas lah. Bergerak pantas dan bergerak perlahan. Okey, huraikan X. X ni apa? Kalau yang ni stop bergerak pantas, yang ni mesti stop bergerak perlahan lah. Okey, C. Bagaimana kekuatan jenama suatu produk dapat membantu usahawan dalam pasaran perniagaan? Bagaimana kekuatan jenama membantu usahawan? Okey, kita tengok jawapan. Okey, B. Stop bergerak perlahan. Okey.
So, disuruh terangkan stok bergerak perlahan. 3 markah kat sini mesti ada fakta, huraian dan contoh. Okay? Stok bergerak perlahan tu fakta. So, huraian kat sini mengambil masa yang lama untuk dijual, berisiko tinggi, risiko kerosakan kerana susah nak dijual, ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama, contoh barang penjenama, contoh handphone, perabot, kan, ketinggalan zaman kalau disimpan terlalu lama. Okay. 8C, perniagaan atau usahawan menjadi lebih terkenal, dapat meningkatkan imej perniagaan. So, yang ini awak boleh tengok jawapan untuk soalan kepentingan jenama, kan. Mengukuhkan produk dalam pasaran, memberi keyakinan, meningkatkan kesetiaan kepada pengguna, meningkatkan hasil ataupun untung, menjamin kualiti, membina rangkaian networking dan of course lah yang terakhir meluaskan pasaran. Okay, kamu boleh tanda dulu jawapan kamu untuk B dan C. Okey. Dah. Kita masuk soalan yang terakhir. Okey, soalan 9. Soalan ni saya suka sebab soalan ni soalan kira-kira. Saya memang suka soalan macam ni. Okey, kita tengok. Maklumat berikut merupakan penyata aliran tunai bagi kedai pakaian Seng. Okey, ini penyata aliran tunai untuk 3 bulan saja yang ditunjukkan. Okey, so kalau kita tengok soalan kat sini apa dia nak? Hitung baki akhir setiap bulan. Penyediaan penyata dapat menjadi sumber rujukan bagi perniagaan. Berikan pendapat anda. Okay, walaupun dia suruh kira baki akhir setiap bulan, tapi kalau kita tengok untuk kita dapatkan baki akhir 1, 2 dan 3 ni, di bahagian bawah ni, sebenarnya kita kena kira A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. Kita kena kira semua baru kita dapat jawapan baki akhir. Okay, so kita tengok. Kalau soalan 1 ni, baki HB ni, kita tengok. Ini jawapan dia. Awak boleh tanda dulu. Okay, baki HB. Okay, baki HB, baki BB tambah lebihan atau tolak kurangan. Maksudnya kat sini, baki BB kita baki awal tambah dengan lebihan. Ataupun kalau kita dapat kurangan, kita kena tolakkan. Okay, so dalam contoh ni, bulan Mac, 35,000 tambah 11,800. Okay, so yang ni jawapan ni 46,800. Okay, kat sini tambah sebab lebihan April pula 46,800 tolak 36,000. Kenapa tolak dekat sini? Sebab kita dapat kurangan pada bulan April kalau awak kira. So kat sini 10,800. Mei pula 10,800 tambah 41,100. Kenapa tambah? Sebab lebihan. Pada bulan Mei kita dapat lebihan. So jawapannya 51,900. 6 markah untuk jawapan ini. Okay, 9A2, kegunaan penyata aliran tunai. So, ini awak tanda dulu. Saya bagi masa tanda. Okay. Kita tengok pula soalan 9B1. 9B1. Berdasarkan situasi, nyatakan jenis dokumen yang terlibat. Okey. Kedai elektrik Peter menjual peti sejuk pada pelanggan secara kredit. Kata kunci kat sini secara kredit. So, yang terlibat ialah invoice sebab kredit dan juga bil lah ataupun resit. Okey. Yang kedua, perniagaan Zen Enterprise menjalankan perniagaan secara tunai saja. Kat sini pun ada 2 juga dokumen. Kalau 2, resit dan bil tunai lah. Yang ketiga, Encik Halimi telah mengambil stok beras dari kedainya bagi tujuan kegunaan sendiri. So, kat sini kalau kata kunci dia mengambil stok beras dari kedainya untuk kegunaan sendiri. So, of course lah dia ambilan. Bila ambilan, jenis dokumen yang terlibat ialah memo. Okay, yang keempat, pasaran Trillion ingin mengetahui baki wang perniagaan daripada pihak bank. Pasaraya Trillion ingin mengetahui baki wang dari pihak bank. So, kat sini yang terlibat ialah penyata bank. Okay, so kita tengok jawapan. 9B1 hingga 9B4 ni jawapannya. Okay. Jadi memo, ambilan. Ni penyata bank. Yang ni slip harta tunai atau bil tunai dan resit kerana urus niaga tunai. Yang ni pula invoice dan resit untuk urus niaga kredit. Okay. So, ini adalah soalan bahagian B. So, saya harap kamu berjaya tanda dan buat pembetulan mana yang tersilap. Okay.
Sebentar lagi saya akan beri lagi satu rakaman untuk negeri Terengganu punya percubaan bahagian P pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.